Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada minggu ini bersama Cikgu Ain dalam subjek sains. Baiklah, pembelajaran hari ini adalah secara maya di mana kita akan melihat video ini sehingga tamat dan kita akan membuat beberapa latihan yang ada di dalam modul. Selepas itu, sekiranya pelajar-pelajar mempunyai pertanyaan dan persoalan, boleh ajukan kepada cikgu melalui WhatsApp. Dan selepas kita lihat video ini nanti, jangan lupa untuk like page MMTC untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey pelajar-pelajar, dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan pembelajaran hari ini. Okey pelajar-pelajar, hari ini kita akan kembali lagi dengan topik yang baru iaitu apa? Minda yang sihat. Tapi sebelum tu kita akan refresh balik mengenai topik yang kita belajar pada minggu lepas. Kita belajar apa minggu lepas pelajar-pelajar? Kita belajar mengenai gangguan pada koordinasi badan iaitu kesan dan juga penyalahgunaan dadah dan juga alkohol. Selain itu kita belajar pasal apa? Kita belajar mengenai jenis-jenis dadah yang terdiri daripada apa? Daripada penenang, perangsang, inhalan dan juga halusinogen. Selain itu kita ada belajar mengenai kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol terhadap koordinasi badan, kesihatan fizikal dan juga mental. Baik pelajar, hari ini kita akan belajar mengenai minda yang sihat. Pelajar-pelajar boleh buka muka surat yang ke-22. Okey, yang pertama adalah minda merupakan fungsi otak yang berkaitan dengan kesedaran kita seperti personality, pemikiran, ingatan, pertimbangan, intelek dan juga emosi. Di mana kita nak mengetahui otak kita berfungsi, kita dapat mengenal pasti dengan cara kita dapat berfikir secara waras. Kita dapat berfikir secara sedar. Sekiranya kalau kita punya pemikiran ataupun tindakan yang baik, maka ia merujuk kepada minda yang sihat. Tetapi kalau di sebaliknya, maksudnya kita mempunyai minda yang kurang sihat. Okey, seterusnya adalah minda yang sihat. Apa itu minda yang sihat? Minda yang sihat ialah dia mempunyai keupayaan untuk berfikir di mana dia dapat membuat sesuatu tindakan, membuat sesuatu keputusan dengan tepat, dengan betul. Itu adalah minda yang sihat. Okey, seterusnya di mana ia dapat membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan diambil. Okey, sebelum sesuatu keputusan ataupun sesuatu tindakan yang kita lakukan, kita perlu berfikir secara waras sama ada tindakan yang kita akan ambil pada ketika itu adalah baik ataupun tidak. Okey, seterusnya minda yang sihat juga merujuk kepada sikap positif, berdikari, penyayang dan bertanggungjawab. Okey, kita dapat lihat di mana seseorang individu yang mempunyai pemikiran yang positif, maka dia menghasilkan sesuatu idea, sesuatu pendapat yang bernas. Okey, seterusnya pada muka surat yang ke-23 iaitu ciri-ciri minda yang sihat. Okey, kita nak tengok ciri-ciri ini ada dalam diri kita ataupun tidak. Okey, yang pertama di mana boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Okey, di mana kalau kita mempunyai minda yang sihat, maka kita boleh membuat sesuatu tindakan atau sesuatu keputusan dengan tepat, dengan wajar. Okey, seterusnya boleh mengingati peristiwa silam. Di mana kita dapat mengingati peristiwa silam kita sama ada kisah sedih ataupun gembira. Kita boleh ingat kisah-kisah dahulu waktu kita kecil, waktu kita kanak-kanak, macam mana keadaan kita. Kita masih ingat lagi proses pembesaran kita bagaimana. Okey, seterusnya sanggup menerima cabaran. Okey, orang yang sanggup menerima cabaran, dia dapat melakukan sesuatu tindakan untuk berfikir, untuk memastikan otak dia sentiasa berfungsi untuk menghasilkan sesuatu pendapat untuk mengharungi cabaran ataupun dugaan yang ditempuhi.
Okey, seterusnya bebas dari prasangka. Sekiranya kita bebas dari prasangka apa? Prasangka buruk, maka kita punya minda ada dalam keadaan yang sihat. Seterusnya bertanggungjawab dan hidup tenterang. Okey, yang ini percayalah. Sekiranya kita mempunyai minda yang sihat, maka kita akan hidup secara tenang tanpa sebarang masalah. Sekiranya environment kita dalam keadaan baik, maka kita dapat melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan sempurna. Okey, seterusnya berfikiran positif, terbuka dan tidak emosi. Di sini kita dapat lihat apabila kita dapat mengawal emosi kita, apabila kita dapat berfikiran secara positif, maka akan terhasillah sesuatu tindakan, sesuatu perbuatan yang baik. Sekiranya kalau kita tidak dapat kawal emosi kita, bagaimana? Mungkin kita akan melakukan sesuatu di luar pemikiran kita. Kita tak tahu kan? Sebab tu pentingnya berfikiran positif untuk mengawal segala emosi kita. Okey, seterusnya adalah mampu untuk membezakan antara yang betul dan yang salah. Okey, percayalah sekiranya kita mempunyai minda yang sihat, kita akan berfikir secara baik, secara tepat, secara betul. Sebab apa? Kalau kita, contohnya kalau kita tidak waras, adakah kita akan membuat keputusan dengan tepat? Adakah kita akan membuat keputusan dengan baik? Tidak kan? Sebabnya pentingnya minda yang sihat. Sebab kita dapat membezakan mana baik, mana buruk, mana betul, mana salah. Itu adalah ciri-ciri minda yang sihat. Penting dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya pada muka surat 24 iaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Di mana faktor-faktor ini boleh terdiri daripada faktor luaran, faktor dalaman, pelbagai faktor yang akan menyebabkan kita punya minda ni dalam keadaan sihat ataupun tidak. Okey, yang pertama, di mana sekiranya kita mengambil minuman beralkohol, maka ia akan memberi satu kesan buruk terhadap diri kita. Dia mungkin membahayakan diri kita. Bukan dari kita sahaja, mungkin pada orang lain juga. Okey, yang kedua apa faktor yang mempengaruhi kesihatan minda kita? Iaitu ketidakseimbangan hormon. Okey, sebagai contoh di sini adalah kepada para wanita di mana ketika mereka mengalami kitaran haid yang tidak betul, mereka akan mengalami emosi yang tidak stabil. Ini adalah disebabkan ketidakseimbangan hormon yang ada dalam diri seseorang wanita tersebut. Okey, seterusnya adalah tekanan mental, di mana sekiranya kita dapat mengawal mental kita, kita akan menghasilkan minda yang sihat. Sekiranya kalau kita tidak dapat mengawal dan tekanan mental kita ni terlampau menjejaskan kehidupan kita, maka dia akan mempengaruhi terhadap kehidupan kita. Okey, seterusnya penyalahgunaan dadah. Contohnya kalau kita dah berumah tangga, maksudnya kita akan terabaikan ahli keluarga kita. Sebab tu penyalahgunaan dadah ni sangat memberi kesan terhadap fizikal kita, mental kita. Sebab tu kita perlu memastikan kita tidak menyalahgunakan dadah. Okey, seterusnya adalah kecederaan bahagian otak. Okey, sekiranya berlaku kecederaan kepada bahagian otak, maka ia akan menyebabkan kita punya ingatan ataupun minda kita bermasalah. Itu adalah sebab ataupun faktor-faktor di mana dia mengalami kemalangan ataupun kecederaan di tempat kerja, sesuatu yang tidak dapat dikawal. Okey, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Okey, seterusnya pada muka surat 25 iaitu kepentingan mempunyai minda yang sihat. Okey, minda yang sihat sangat penting dalam kehidupan harian kita. Sama ada daripada segi keluarga, tempat kerja, masyarakat ataupun negara. Sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah daripada segi keluarga. Kita nak tahu macam mana keluarga ni penting untuk menghasilkan minda yang sihat, iaitu dapat membina keluarga yang bahagia. Setiap orang mengidamkan keluarga yang bahagia. Oleh itu, kita penting menjaga ataupun menghasilkan atau memastikan minda kita dalam keadaan yang sihat. Seterusnya itu, membuat keputusan secara bijak. Okey, di mana setiap individu dalam ahli keluarga
perlu memastikan keputusan ataupun tindakan yang dilakukan untuk ahli keluarga adalah yang tepat, adalah yang terbaik. Seterusnya, menjadi teladan dalam keluarga. Ya, sangat penting, terutamanya ketua keluarga, iaitu siapa? Iaitu ibu ayah kita. Sangat penting memainkan peranan untuk memastikan minda yang sihat. Sekiranya ibu bapa memiliki minda yang sihat, maka anak-anak akan menghasilkan minda yang sihat juga. Okey, itu adalah keluarga. Seterusnya daripada segi tempat kerja. Macam mana kita nak tahu tempat kerja ni penting untuk menghasilkan minda yang sihat, iaitu kita dapat menjalinkan hubungan baik antara pekerja dengan majikan ataupun majikan dengan pekerja. Sangat-sangat penting untuk memastikan hubungan antara pekerja dengan majikan ni dalam keadaan baik. Selain itu, antara pekerja dengan pekerja, ia sangat penting, di mana contohnya kalau kita perlu menghadiri mesyuarat, kita mempunyai perbincangan di antara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan majikan untuk menghasilkan idea yang baik. Okey, seterusnya menghasilkan kerja yang berkualiti dan berdisiplin. Okey, percayalah, sekiranya setiap orang mempunyai minda yang sihat, maka akan terhasilnya kerja yang berkualiti. Sekiranya individu tidak mempunyai minda yang sihat, maka tidak akan menghasilkan kerja yang berkualiti. Okey, seterusnya adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat ni penting untuk memastikan minda yang sihat, iaitu boleh menangani kritikan dengan baik, di mana sekiranya setiap individu tu menerima kritikan, menerima teguran, menerima pendapat ataupun menerima nasihat, kita perlu menerima dengan hati yang terbuka. Seterusnya, boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar fikiran. Sebagai contoh, dalam sesuatu komuniti taman, perlu menghadiri sesuatu mesyuarat di mana mereka perlu bertukar idea, bertukar pendapat, bertukar fikiran untuk memastikan taman-taman mereka dalam keadaan selamat dari pencerobohan luar. Okey, seterusnya membantu masyarakat dalam kesusahan. Selain itu, kita kena membantu dari segi apa? Dari segi mungkin dari segi makanan, dari segi tempat tinggal, dari segi kesihatan. Penting kita mengambil berat terhadap masyarakat. Seterusnya dari segi apa? Negara, iaitu kita perlu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral dapat menjana ekonomi negara. Ya, penting. Sebab apa? Kalau kita dapat menghasilkan minda yang sihat, maka kita dapat mencari peluang-peluang untuk menjana ekonomi negara. Okey, seterusnya adalah berfikiran dengan positif dan mengamalkan cara hidup yang sihat. Ya, sangat penting dalam negara kita untuk memastikan setiap individu, setiap masyarakat untuk mengamalkan cara hidup yang sihat. Okey, sampai di sini saja sesi pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita akan kembali lagi pada kelas yang akan datang. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.